Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terbaik ya, sebahagian ataupun beberapa MP DAP yang pastinya dicemburui oleh pemimpin-pemimpin pembangkang daripada PAS maupun Bersatu, sahabat semua. Dan disebabkan itu juga ya tiada ruang untuk kita lihat bagaimana untuk mereka menyerang ya empat menteri ini ya daripada parti DAP. Dan saya sangat setuju ya dengan pandangan penulis ini berkaitan dengan kenyataan beliau bahawa empat pemimpin DAP ini ataupun menteri daripada parti DAP ini sangat-sangat terbaik ataupun cemerlang ya di dalam tindakan perancangan kerja ya dalam kementerian yang mereka kuasai. Antaranya Stephen Chong, YB Hana, YB Ngakoming dan juga pemimpin nombor 1 DAP Anthony Lok. Jadi sahabat-sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda pandangan penulis ini, yaitu Norman Razwan. Katanya saya tak boleh menipu dan tanpa prejudis untuk mengatakan empat menteri kabinet berketurunan Cina dalam kerajaan perpaduan, yaitu Stephen Sim, Anthony Lok, Hana Yeo dan Ngakoming sangat perform, sangat baik ya kerja mereka maksudnya. Malah Sultan Johor dan TMG sendiri memuji Menteri Anthony Lok dan Hana Yeo jika ditanya 10 menteri terbaik. Top 5 adalah keempat-empat mereka ini. Empat menteri berbangsa Cina ini mempunyai daya fikiran jauh ke hadapan atau berwawasan. Gaya kerja mereka sangat efektif, agresif dan juga proaktif. Ada sahaja mereka lakukan yang tidak terfikir oleh kita lakukan sebelum ini. Ya, untuk menteri berbangsa Cina kerajaan perpaduan, saya memilih YB Stephen Sim adalah yang paling terbaik katanya. Lalu saya tertanya-tanya, kenapa sebagian orang Melayu bencikan kaum Cina soalnya lagi. Kebencian ini semakin menjadi-jadi apabila pembangkang era sekarang menjadikan perkauman sebagai modal politik menghasut ya pemikiran orang Melayu untuk menyokong mereka. Kebencian itu ada yang berbentuk ekstrim hingga membawa kelucuan. Fitnah paling teruk terhadap orang Cina apabila jeruk masin dikatakan tai hidung Cina. Masa sekolah rendah dulu saya antara yang percaya fitnah itu. Apabila dah dewasa, lucu bila terfikir bagaimana penghilang terpaksa tunggu angkal-angkal Cina korek hidung untuk pasarkan produk mereka. Agak lucu ya. Jadi katanya ubahlah perangai. Pendeta Zabah ya merupakan insan yang saya kagumi dan banyak mengenalinya melalui penulisan beliau. Beliau sangat patriotik kepada bangsanya sendiri dan paling penting buat saya beliau sangat genius, kata penulis ini lagi. Beliau menjadi pencetus pada perletakan asas sistem bahasa Melayu baharu sama ada dari sudut ejaan, tata bahasa maupun retorik. Namun, jika kita membaca buku penulisannya, beliau tidak pernah mengkritik bangsa Cina, tetapi mengkritik bangsanya sendiri. Beliau sangat positif dengan mengajak orang Melayu berfikir di mana kelemahan bangsa ini sebelum menyalahkan orang lain. Zabah berkata, rupa tidak boleh diubah, tetapi perangai boleh. Perangai orang Melayu bergantung kepada diri sendiri yang juga menjadi tajuk buku populernya. Orang lain tidak mampu mengubahnya, melainkan diri sendiri. Kita lihat bangsa Cina berjaya, tapi mengapa kita tidak mau melihat bagaimana mereka berjaya? Mereka kuat bekerja, berani serta berfikir di luar kotak dan juga rajin bekerja. Pemilik genting contohnya mendiang Tan Sri Lin Gotong pernah dikatakan gila apabila ingin membina hotel di atas puncak Gunung Tahan. Akhirnya kegilaan itu beliau menjadi billionaire. Saya pernah belajar di sekolah Anglo Chinese School. Saya melihat ada kawan Cina yang nakal dan ada yang baik. Ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada yang pandai, ada yang tercorot keputusan peperiksaan di kelas. Maksudnya mereka juga manusia biasa seperti orang Melayu. Bezanya bangsa Cina ini terkenal dengan sikap rajin bekerja. Tapi kenapa kita anti dengan bangsa ini seolah-olah mereka menyebabkan orang Melayu mundur, sedangkan bukan sahaja bangsa Cina tapi bangsa India juga telah mengubah nasib hidup mereka jauh lebih baik daripada bangsa Melayu. Dari keturunan di estate getah, bangsa India menguasai bidang guaman. Malah profesional sebagai doktor dalam kalangan bangsa India semakin ramai. Mereka keluar dari zaman kegelapan sebagai pekerja buruh kepada bidang pekerjaan profesional. Saya tidak dapat menafikan Cina lebih maju daripada orang Melayu, terutama dari segi ekonomi. Adakah disebabkan itu terpaksa memusuhi mereka? Soalnya, apakah orang Melayu yang mau dipersalahkan menyebabkan orang Melayu tidak sehebat kaum lain di negara ini?
Jadi kadang-kadang saya bersetuju dengan Tan Sri Mahathir katanya yang menegur sikap orang Melayu seperti teguran Abdullah Mursi dan Sabah. Adakah kita perlu menjadi Sabah mengkritik bangsa kita sendiri dahulu untuk mengubah nasib kaum ini? Soalnya mengapa orang Melayu masih ketinggalan? Jadi hentikan menyalahkan orang lain. Parti-parti politik Melayu sering menggunakan slogan atau konsep ketuhanan Melayu, sedangkan orang Melayu jauh lebih mundur daripada kaum lain di negara ini. Kita terpekik dan terlolong. Hidup Melayu, hidup Melayu. Kemudian kita mengatakan bahwa kaum Cina adalah pendatang. Persoalannya, adakah kita akan maju dan berjaya dengan hanya melakukan hidup Melayu dan Cina pendatang? Perlu diingat, mereka bukan pendatang tapi rakyat Malaysia yang sah. Slogan hidup Melayu dan Cina pendatang tidak akan mengubah kedudukan orang Melayu yang masih mundur ini. Jangan ambil jalan pintas dengan menyalahkan orang lain atau bangsa lain, kata penulis ini lagi. Sabah tidak menyalahkan orang Cina seperti yang disuarakan oleh para pejuang atau politikus Melayu. Malah beliau menyeru supaya orang Melayu mencontohi gaya kerja dan kehidupan orang Cina yang menyebabkan mereka rajin. Sabah seolah-olah memberitahu kita perangai orang Melayu memang terkenal dengan suka hasad dengki. Dia malas bekerja, tapi jika orang lain berjaya dia akan hasad dengki, walaupun sesama kaum, malah dalam keluarga sendiri juga berlaku. Dalam beragama, Sabah sangat benci dengan sikap orang Melayu yang mudah taklid buta kepada apa yang didengar, tidak mau berfikir apa yang diajar adakah benar atau tidak. Sabah mengkritik pengajaran agama yang mengumpan pahala surga. Pendek kata, kita lihat ya kelemahan diri kita sendiri. Orang Melayu ada duit sedikit, berkereta besar, melancung sana sini dan terpaling show off kekayaannya di media sosial. Namun apabila jatuh susah, mulalah merayu meminta tolong untuk membantunya, padahal ketika senang dia tidak pernah beringat untuk menabung. Jika berlaku kesusahan, ini sikap orang Melayu yang terkenal biar papa asal bergaya. Panas. Sedangkan begitu ramai jutawan hebat berbangsa Cina melindungi kekayaan mereka. Pakaian ringkas saja tapi uang berjuta di bank. Itu beza Cina yang sangat kaya dengan Melayu yang acak-acak kaya. Jadi cukup-cukuplah mengkambing hitamkan orang Cina dan ahli politik mereka hanya karena kerakusan kita dan kelemahan kita menguruskan negara atau negeri. Yang berikan tanah-tanah berpuluh ribu ekar itu bangsa Melayu. Yang begitu banyak dijatuhkan hukuman rasuah adalah bangsa Melayu. Yang berikan ribuan tanah musang king dan hutan pembelakan itu adalah bangsa Melayu. Ya, mudah ada kuasa ambil rasuah, tidak berpuluh-puluh bekerja untuk kaya, katanya. Ingat bangsaku, jangan kita yang malas bekerja dan berusaha untuk kaya lalu kita makan rasuah. Jangan karena kita yang malas bekerja kita salahkan ya Cahaya Nun Alif. Itu antara kata-kata terakhir daripada penulis ini. Memang terbaik nukilannya, sahabat-sahabat semua. Dan saya sependapat sebenarnya ya dengan kenyataan ini. Begitu baik sekali kenyataan beliau ya, mengingatkan kita ya tanggung jawab kita sebenarnya. Ya, jangan hanya menyalahkan orang lain, timbul perasaan hasad dengki, orang lain berjaya lalu mau menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Itu dia. Perkara kedua, tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Mat Sabu. Kerajaan akan gerakan inisiatif gelombang padi bermula tahun ini. Itu antara satu lagi kenyataan terbaik ya, dan juga kerja usaha yang dilakukan oleh Menteri ataupun Datuk Seri Mat Sabu. Katanya inisiatif gelombang padi akan digerakkan tahun ini bagi mengangkat industri padi dan beras negara kita lebih cekap dan berdaya tahan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak 12 program emergency inisiatif itu akan dilaksanakan yang merupakan pencetus perubahan bagi transformasi industri padi dan beras negara. Antaranya, kata beliau, memperkenalkan dasar baru insentif benih padi dan memulih dan membangunkan kawasan tanah jerlu serta memperkasa pembekalan input pertanian. Turut dilaksanakan usaha untuk memperkasakan penanaman padi bukit dan padi huma di Sabah dan Sarawak dengan menyediakan peruntukan bagi pembekalan input pertanian. Inisiatif ini juga diharap meningkatkan pendapatan pengeluar makanan di sepanjang rantaian makanan, katanya ketika menyampaikan amanat tahun baru 2024 kepada warga KPKM hari ini. Beliau berkata Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mensasarkan untuk mencapai 100% kadar sara diri beras
Ya, katanya purata pengeluaran beras negara masih tidak mencukupi dengan kadar SSR beras negara hanya 65% tahun lepas. 35% lagi masih belum mencukupi dan usaha untuk meningkatkan SSR ini perlu dijadikan keutamaan bermula tahun 2024 ini, katanya lah. Katanya lagi, dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Mat Sabo juga akan memberikan tumpuan untuk mengukuhkan investasi sedia ada, yaitu ayam dan telur, bawang dan nanas tahun ini. Produk nanas adalah satu produk yang baru yang turut boleh diterokai untuk dijadikan sumber kekayaan baru bagi sektor agro makanan. Justru pada 2024 katanya, Malaysia akan memperkenalkan konsep tanaman nanas, iaitu sekali ditanam 3 kali tuai terbaik. Jadi konsep ini memberi penekanan kepada hasil tuaian buah, benih dan sisa nanas yang boleh memberi pendapatan tambahan kepada pengusaha sebanyak RM37,000 sehektar daripada jualan sisa nanas saja, kata Muhammad Datuk Seri Mat Sabo lagi. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ini juga antara Perdana seorang menteri yang bekerja keras, sahabat-sahabat semua. Walaupun agak lucu perangainya, tapi dalam keseriusannya untuk melakukan tanggungjawab beliau tidak boleh dipertikaikan lagi. Bagi itu pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen pandangan ya berkaitan dengan dua perkara ini, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.